mengenai jurupulih cara kerja. Jadi yang akan memberikan berisi kita menerangkan kepada bis kita semua mengenai dengan topik ini. Kita telah pun menyebut ke studio Nyatol dua narasumber, iaitu mungkin kita boleh perkenalkan terus Nyatol. Kita hari ini bersama dengan Yang Mulia Dayangku Siti Nur Saidatul Natasha Pengguna Haji Ismail, merupakan seorang jurupulih cara kerja, dan juga bersama dengan beliau Abuda, iaitu Yang Mulia Dayang Amalina Rafhanah binti Mahum, merupakan seorang jurupulih cara kerja juga. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Rampai Pagi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita tadi ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, jurupulih cara kerja dulu dan sekarang. Dan mungkin Puan Natasha. Natasha ya. Katanya Natasha boleh. Natasha pun boleh. Okey. Puan ya. Mungkin Puan boleh mengungsikan apa yang dimaksudkan dengan pemulihan cara kerja ini. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami selaku wakil dari unit pemulihan cara kerja Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi atas peluang wawancara pada pagi ini ya. Berbalik semula kepada soalan tadi, pemulihan cara kerja ataupun occupational therapy ini adalah salah satu profession di bawah profession kesihatan bersekutu ataupun dipanggil juga allied health professions. Fungsi utama pemulihan cara kerja ini ialah memberikan khidmat rawatan yang terapeutik agar pesakit dapat kembali berfungsi ke tahap optima, maksudnya tahap yang mereka mampu capai lah, dan berdikari dalam aktiviti seharian mereka ataupun kerja harian mereka. Walaupun mengalami cabaran fizikal, mental ataupun masalah perkembangan. So aktiviti-aktiviti harian ini boleh jadi apa sahajalah. So makan, minum, mandi, berpakaian, bermain bagi kanak-kanak, pergi ke sekolah dan sebagainya. So tadi bayangkan kalau seseorang itu mengalami masalah kesihatan ataupun kecederaan seperti stroke ataupun brain injury mereka kadangnya mengalami kesukaran untuk membuat aktiviti seharian mereka yang saya sebutkan tadi itu. So oleh itu jurupulih cara kerja berperanan untuk membantu pesakit mencari cara untuk kembali melakukan aktiviti harian yang penting dan bermakna bagi mereka, sama ada dengan melatih semula kemahiran yang hilang, memulihkan keupayaan atau mencari cara baru untuk melakukan sesuatu. Adalah satu mukadimah yang cukup bagus lah yang menerangkan kepada kita ni semua apa sebenarnya dimaksudkan pemulihan cara kerja, ataupun mungkin kebanyakan orang mengenali occupational therapistnya, tapi ini tak sebenarnya ada occupational therapist ataupun pemulihan cara kerja. Mungkin soalan berikutnya Tania ajukan kepada narasumber yang berikutnya yang hadir hari ini bersama dengan Dayangku Siti Nur Saidatul Natasha. Kita bersama dengan Puan Amalina. Mungkin boleh diberikan ni, bila sebenarnya unit ini ditubuhkan? Okey, terima kasih. Perkhidmatan pemulihan cara kerja ini ditubuhkan yang di Brunei Darussalam pada tahun 1972 yang dimulakan di pemulihan psikiatri. Alhamdulillah dari tahun ke tahun perkhidmatan pemulihan cara kerja semakin berkembang, dan pada masa kini terdapat beberapa perkhidmatan pemulihan yang kami berikanlah, termasuk pemulihan jantung, pemulihan neuromedical, neurosurgical, ortopedik, pengurusan luka bakar atau melecur, pediatrik dan driving for the disabled. Okey, itu ianya ditubuhkan tahun 1972. Memang sudah lama. Agak menarik, ia ditubuhkan di pusat psikiatri sejarahnya. Sejarah awal-awal dari kira pemulihan psikiatri lah. Okey. Boleh kita Pak ingin mengetahui kalau ianya ditubuhkan pada tahun 1972, berapakah jumlah jurupulih cara kerja sekarang? So pada masa ini jumlah jurupulih cara kerja yang sedang berkhidmat di bawah Kementerian Kesihatan ialah seramai 24 orang. Akan tetapi jumlah keseluruhan yang berdaftar di bawah Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Brunei Darussalam adalah seramai 41 orang. Yes. Untuk pengetahuan semua jua, kerja dalam bidang pemulihan cara kerja ini memerlukan latihan yang khusus dan dimestikan berdaftar di Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Brunei Darussalam sebelum dibenarkan untuk berkhidmat. Yes. Jadi ada 24 orang tadi ya yang telah pun didaftarkan di bawah Kementerian Kesihatan. Di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi kalau
soalan berikutnya mungkin rasanya soalan yang cukup penting mengenai dengan skop kerja. Mungkin ramai yang menyaksikan hari ini adik-adik kita ni barangkali ataupun anak-anak kita ni yang masih lagi ni orang memikir-mikirkan kan kerja apa punya sudah ku nanti sudah ku bekerja akan mengambil kursus lagi, memilih kursus apa yang bersesuaian. Mungkin ini merupakan salah satu yang tengah dipikirkan. Syok barangkali apa kerja dirangan ya. Mungkin boleh diterangkan barangkali kepada penonton sampai pagi apa sebenarnya skop jurupulih cara kerja. Skop jurupulih cara kerja di Brunei ini adalah luas dan semakin berkembang. Ianya merangkumi pelbagai setting untuk memenuhi keperluan komuniti yang berbezalah. Ini termasuklah setting klinikal iaitu hospital, setting community dan juga setting sekolah. Untuk setting hospital, jurupulih lebih fokus kepada pemulihan selepas pembedahan, kecederaan atau penyakit. Kami bekerja dengan pesakit untuk memulihkan mobiliti dan kemahiran penjagaan diri sebelum pesakit keluar dari hospital. Jurupulih juga berperanan untuk memberi tunjuk ajar kepada keluarga pesakit mengenai cara penjagaan pesakit di rumah. Seperti macam teknik berpindah dari katil ke kerusi roda dan sebagainya. Manakala untuk setting community, community ini termasuk rumah sama tempat kerja juga. Jurupulih meliputi program berasaskan rumah, maksudnya home based program untuk mengekalkan kemahiran yang diperlukan agar diorang ini kekal berdikari lah. Ini termasuk rawatan terapi yang disesuaikan untuk membantu pesakit mendapatkan semula fungsi fizikal dan kemahiran harian yang penting untuk berdikari selepas keluar dari hospital lah. Jurupulih juga melakukan penilaian di tempat kerja untuk memastikan pesakit dapat bekerja dengan selamat, mengurangkan risiko kecederaan dan mewujudkan persekitaran yang boleh diakses. Selain itu, kami juga membuat lawatan ke rumah pesakit-pesakit bagi memastikan keselamatan dan untuk memaksimalkan fungsi pesakit di rumah. Kami membimbing pesakit dan keluarga untuk cara untuk menyediakan persekitaran yang selesa dan selamat yang mungkin melibatkan minor adjustment untuk mengelakkan daripada jatuh untuk pesakit-pesakit inilah. Yang last sekali untuk setting sekolah, jurupulih cara kerja memainkan peranan penting juga dalam memberikan sokongan kepada pelajar berkeperluan khas untuk menciptakan persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif bagi memastikan semua pelajar ini diorang dapat mengambil bahagian penuh dalam pengalaman pendidikan mereka. Sedikit contoh sini, jurupulih akan memberi bantuan dan cadangan kepada pihak sekolah mengenai isu-isu seperti disability friendly access. For example, kanak-kanak yang kurang upaya dari segi fizikal yang menggunakan kerusi roda. Selalunya kami menyarankan untuk penuntut-penuntut ini lagi sesuai dorang kelas dorang di bawah lah. Yes, ada ground floor level lah. Maybe also menyarankan adapted classroom furnitures atau penggunaan perabot yang sesuai lah untuk penuntut-penuntut ini yang boleh kirakan untuk keselesaan pelajar semasa belajar itulah. Masa belajar. Satu soalan tambahan rasanya, mungkin ramai yang ingin mengetahui perbezaan yang ketara barangkali di antara occupational therapy ataupun jurupulih cara kerja dengan fisioterapi. Apa perbezaan yang sebenarnya ni? Kami occupational therapy ni ia lebih fokus kepada aktiviti harian lah. So macam physio ia macam more to strengthening apa yang itulah. Tapi pro OT ia kami work with apa yang ada untuk selamat dalam aktiviti seharian mereka itulah. Jadi alhamdulillah ini merupakan satu pengalaman juga bila anak diajar untuk beralih daripada katilnya ke kerusi, kemudian diajar berjalan dan sebagainya, mana selepas pembedahan dan sebagainya. Dan juga mungkin ada risiko yang boleh mengakibatkan mereka ini tidak boleh berjalan dan sebagainya disebabkan pembedahannya. Jadi ada terapi-terapinya yang telah pun dilakukan, dan ini bukan saja diterangkan kepada anak berkenaan tapi juga kepada parents ataupun ibu bapa lah, untuk memberikan anak ini exercise. Jadi alhamdulillah itu yang orang kata pengalaman
yang diberikan selaku ibu bapa lah. Ada kalau anak-anak menghadapi sedemikian. Jadi di sini jangka umur ataupun jangka umur lah bagi pesakit jurupulih cara kerja ni berapa? Pesakit-pesakit yang boleh menerima perkhidmatan pemulihan cara kerja ni indah terhad dari peringkat umurnya ataupun jenis-jenis masalah kesihatan. Ia boleh terdiri dari kanak-kanak yang anak dameta sampai ke warga emas. So yang seperti kita tahu, setiap peringkat umur ini mempunyai keperluan yang berbeza dan jurupulih cara kerja akan menyesuaikan pendekatan kami mengikut keperluan khusus setiap pesakit itulah. So macam bagi contoh tadi bagi kanak-kanak jurupulih cara kerja memberi tumpuan pada pembangunan kemahiran asas. So seperti fine motor skills and then gross motor skills kemahiran sosial dan persediaan untuk sekolah, school readiness. Untuk golongan dewasa pula fokus jurupulih biasanya pada pemulihan fungsi dan kebolehan yang mungkin terjejas akibat kecederaan, penyakit atau keadaan kronika. So bagi mereka yang bekerja, macam pesakit yang bekerja ni, jurupulih pun juga membantu mereka untuk menyesuaikan diri untuk kembali ke bekerja lah. And then for warga emas, jurupulih membantu pesakit ini mengekalkan tahap kebebasan dan kualiti hidup yang baik. So termasuklah menguruskan perubahan fizikal atau kognitif yang berkaitan dengan penuaan. So ini mungkin melibatkan macam latihan yang untuk mencegah jatuh, mengajar teknik penjagaan diri atau menyesuaikan persekitaran rumah agar lebih selamatlah macam Amelina mention tadi. So secara ringkasnya, pemulihan cara kerja ini menyediakan sokongan kepada semua individu. Indah kira berapa umurnya. So untuk membantu pesakit ini menjalani kehidupan yang lebih bermakna lah. Soalan berikutnya ditujukan pada Puan Amelina. Rasanya ada dijawab tadi sedikit tapi mungkin boleh diperjelaskan lagi, mungkin ada tambahan dari segi perbezaan ataupun orang mungkin kalau tadi boleh fokuskan soalan ini kepada rehabilitasi kali jenis-jenis rehabilitasi yang ditawarkan kepada pesakit-pesakit. Mungkin ada rehabilitasi yang tertentu yang mungkin bukan disediakan oleh pihak biskita barangkali tetapi diperlukan oleh pesakit. Mungkin boleh dijelaskan. Okey, ada beberapa aspek utama yang ada dalam rehabilitasi jurupulih cara kerja yang berlainan dengan rehabilitasi lain. Yang pertama sekali, pemulihan cara kerja kami lebih fokus kepada aktiviti harian lah. Okey, maksudnya di sini kami menekankan kemampuan individu itu untuk melaksanakan aktiviti harian dan tugas mereka. Yang kami mentionkan juga tadi, aktiviti harian ini termasuk aktiviti asas macam mandi, makan betul, and then also sama pakai baju, okay, and then also juga mobility, bergerak dari satu tempat ke satu tempat, and then also naik tangga. Okay. Aspek kedua, kami membuat pendekatan holistik. Okay. Kirakan maksudnya di sini kami menumpukan perhatian kepada keseluruhan individu itulah. So indah hanya kepada simptom fizikalnya sahaja. Kami juga mengambil kira aspek mental, sosial dan emosi dalam pemulihan, tugasan kerja dan juga hobi atau aktiviti riadah yang memberikan tujuan dan keseronokan dalam hidup. Yang last sekali, program pemulihan jurupulih cara kerja ni kami programnya adalah sangat individualistik. Maksudnya di sini program itu direka berdasarkan rutin harian, persekitaran dan matlamat peribadi seseorang itu. Okey, ia boleh melibatkan latihan semula kemahiran penting, cadangan peralatan bantu atau pengubahsuaian di rumah atau tempat kerja untuk menyokong kehidupan yang lebih berdikari. Sedikit contoh juga di sini, seorang jurupulih itu kami mungkin bekerja dengan pesakit angin ahmar, for example, kirakan yang lebih dikenali stroke. Untuk meningkatkan koordinasi tangan dalam penyediaan makanan, memberikan strategi memori untuk mereka yang mengalami gangguan kognitif atau menyesuaikan persekitaran agar lebih selamat bagi mereka yang mempunyai mobiliti terhad lah. Jadi saya ingat sebenarnya pengalaman Joniatul dan juga kalau ingin dikongsikan pada kedua-duanya, tadi ada dikongsikan rehabilitasi yang dibuat ini bersesuaian dengan kemampuan. You try to make it orang secara individualistik. Jadi pengalaman yang pernah ada ni apabila salah seorang pesakit yang dikenali kenalan ni selepas stroke.
Jadi ada pihak BIS kita menyediakan sudu khas yang telah pun diubah sesuai untuk memudahkan proses makan. Dalam tadi mengajar diorang makan balik semula makan sendiri dan sebagainya. Ada alat bantu. Alat bantu yang disediakan. Alhamdulillah. Memang menarik. Jadi di sini di manakah orang ramai boleh berjumpa dengan jurupulih cara kerja ini? Okay. First of all, untuk mendapatkan perkhidmatan pemulihan cara kerja di bawah Kementerian Kesihatan, orang ramai bolehlah mendapatkan rujukan ke perkhidmatan kami melalui doktor-doktor di hospital ataupun klinik yang berdekatan lah. So ini untuk memastikan kesesuaian perkhidmatan yang ada tu mengikut keperluan pesakit-pesakit. And juga perkhidmatan pemulihan cara kerja di bawah Kementerian Kesihatan ada di kesemua hospital-hospital kerajaan tani. Alhamdulillah. Mengikut waktu bekerja, kecuali perkhidmatan pemulihan cara kerja di Hospital Pilihan Isteri Hajah Mariam di daerah Temburong, di mana para terapis membuat visiting services sahaja 2 kali sebulan ataupun apabila ada keperluan sahaja. Kalau untuk adik-adik kita ni barangkali ataupun anak-anak kita ni ataupun ingin mencuburi bidang ataupun profession ini, apa rasanya, bagaimana caranya sebenarnya untuk bermula? Mungkin boleh dikongsikan. Okey, bagi penuntut-penuntut yang berminat untuk mencuburi profession pemulihan cara kerja ni, selalunya kami sarankan mereka ni untuk mendalami dan mengetahui lebih lanjut mengenai profession ini. Selalunya kami akan sarankan diorang ni untuk membuat clinical attachment atau penempatan klinikal lah arah unit kami. Okey, bagi penuntut yang memasuki tingkatan 6, penuntut diorang ni bolehlah memilih subjek yang berkenaan iaitu subjek-subjek sains seperti biologi, chemistry, psikologi atau sosiologi ada beberapa universiti di United Kingdom atau Australia yang menawarkan program kerjaya kami ini iaitu Bachelor of Science in Occupational Therapy namanya. Okey, yang telah diiktirafkan oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan MKPK Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam. Untuk makluman bersama juga, universiti-universiti tersebut secara lazimnya diorang ini memerlukan keputusan GCE A-level sekurang-kurangnya BBB lah. Okey. Sekali lagi ingin diingatkan juga, setelah tamat pengajian ijazah sarjana, setiap yang ingin memulakan tugasan ini, diorang ini perlu berdaftar di Majlis Profession Kesihatan Bersekutu Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi dan apa yang kita difahamkan, Oktober adalah bulan jurupulih cara kerja sedunia. Jadi apa tema dan juga mungkin boleh diterangkan tema tersebut. Okey. So World Occupational Therapy Day ini selalunya disambut setiap tahun pada 27 hari bulan Oktober dan setiap tahun ada temanya sendirilah. So pada tahun ini temanya Occupational Therapy for All ataupun pemulihan cara kerja untuk semua. So ini menekankan bahawa OT ini adalah untuk semua orang tanpa mengira usia, latar belakang ataupun tahap keupayaan. So ini pun juga menunjukkan bahawa pemulihan cara kerja ini bukan hanya untuk kecederaan fizikal tetapi juga untuk menyokong kesihatan mental kita ni, ketidakupayaan pembelajaran dan cabaran berkaitan usia. So tema ini pun juga selaras dengan matlamat kesihatan negara kita ni untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses dan inklusif serta untuk meningkatkan kualiti hidup bagi semua rakyat di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Di atas kebertasan waktu rasanya Atul, kita teruskan saja soalan yang terakhir. Banyak sebenarnya yang ingin dikongsikan. Kalau Alhamdulillah kita menarik sebenarnya Atul lah. Saya sebenarnya ingin mengulas yang dikongsikan tadi di antara misi kerajaan kita ni juga dalam pada tadi menyediakan servis yang accessible, yang inklusif dan juga kalau kita lihat dari segi apa yang sering diberikan menerusi kesihatan pertubuhan kesihatan sedunia WHO, we talk a lot mengenai dengan equity dan sebagainya. Ini adalah salah satu sebenarnya yang memang cukup tepatlah pemilihan tema untuk tahun ini. Jadi untuk tahun ini, tahun tadi berbalik mengenai dengan sambutan yang telah diadakan dan akan barangkali ada lagi program-program yang lain barangkali Kami serahkan saja kepada Puan Amalina untuk mengongsikan di antara pengisian yang mungkin telah, sedang dan mungkin yang akan diadakan. Silakan. Okey. Alhamdulillah seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kami juga ada membuat sambutan World OT Day ni telah diadakanlah pada hari Isnin yang lalu iaitu pada 28 Oktober 2024 di lobi 5 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Untuk sambutan Hari Terapi Cara Kerja Sedunia tahun ini,
kami telah menganjurkan pameran mini di mana orang ramai dijemput untuk menyertai aktiviti yang menunjukkan peranan terapi cara kerja. Pameran ini menyediakan stesen interaktif yang membolehkan pengunjung merasai pelbagai teknik dan alat yang digunakan dalam terapi kami. Setiap stesen yang direka tujuannya ialah untuk menonjolkan sokongan terapi cara kerja bagi pelbagai keadaan atau kecederaan seperti pemulihan bagi pesakit-pesakit seperti pesakit angin ahmar atau amputee untuk menunjukkan bagaimana terapi cara kerja membantu individu ini menjalankan kehidupan yang lebih berdikari dan bermakna. Alhamdulillah, itu dia perkongsian. Mungkin boleh ditanyakan lagi sekali secara pantas Puan, yang ingin melakukan internship. Tadi ada disarankan kepada pelajar-pelajar kita ni yang lepasan tingkatan 6. Jadi macam mana caranya ni Puan? Okey, selalunya kami di hospital RIPAS dorang ada menawarkan program clinical attachment inilah. Selalunya kalau untuk penuntut-penuntut yang berminat, dorang boleh mengisi borang lah. Borangnya ni boleh dapat secara online. Di sana kirakan dorang ni program ini dorang ada menawarkan ada 2 jenis lah. Yang ada yang clinical rotation yang 1 week, ada yang shadow attachment namanya. So basically at least dengan program ini penuntut will understand more lah. Betul lah. Program. Macamnya orang atau tak kenal maka tak cinta. Mungkin dari sana yang kenal macam ni tak the right profession for me. Dia akan membakar semangat dia orang untuk belajar. Tepat sekali. Jadi alhamdulillah jelas sudah antara tajuk yang kita ni bincangkan pada hari ini. Jurupulih cara kerja dulu dan sekarang bersama 2 narasumber kita. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Puan Dayanku Siti Nur Saidatul Natasha dan juga Puan Amalina Rabhana dengan penjelasan yang telah diberikan. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.